Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini dalam perbincangan kita bagi kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karangan Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah Al-Harrani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi pada membincangkan tentang usul yang berkaitan dengan keimanan terhadap qada dan qadar. Dan kita telah bincangkan pada kelas yang lalu beberapa usul syar'iyah, prinsip-prinsip syarak dan prinsip-prinsip perbincangan yang dibawa dalam ilmu kalam yang menjadi kesan kepada pembinaan kepercayaan sesuatu aliran dalam isu qada dan qadar. Kita menyimpulkan balik apa yang telah kita bincangkan sebelum kita menyambung perbincangan bagi usul yang seterusnya. Usul yang pertama ialah berkenaan dengan al-hasan wal-qubh, at-tahsin wal-taqbih, yakni baik dan buruk sesuatu perkara. Seperti baiknya mentauhidkan Allah, baiknya salat, baiknya perkahwinan, buruknya syirik, buruknya mencuri, buruknya merompak, buruknya zina dan seumpama dengannya. Adakah baik dan buruk perkara ini boleh dicapai oleh akal? Dan adakah hakikatnya perkara tersebut baik pada dirinya dan buruk pada dirinya, ataukah baik dan buruk itu adalah semata-mata berdasarkan suruhan dan larangan syarak? Maka di sini kita kata aliran ahli kalam terpecah kepada dua aliran. Golongan qadariyah berpandangan baik dan buruk setiap perkara itu adalah berada pada perkara tersebut dan boleh dicapai oleh akal. Jadi bagi mereka, zina memang buruk pada dirinya dan syirik adalah buruk pada dirinya dan tauhid adalah elok pada dirinya. Berbakti kepada ibu dan ayah adalah baik dan elok pada perkara tersebut, memang ada sifat baik. Dan akal boleh mengetahui dan mencapai kebaikan dan keburukan tersebut. Tetapi Mu'tazilah ghulu sehingga mengatakan bahawa syarak hanya datang, Rasul hanya datang untuk menyingkap perkara tersebut dan bukan untuk meletakkan hukum. Jadi berdasarkan perkara ini di sisi Mu'tazilah, sebelum datangnya Rasul, kita sudah pun dibebankan dengan taklif. Maka orang yang melakukan syirik sebelum datangnya Rasul, dia tetap berdosa. Orang yang mencuri sebelum datangnya Rasul tetap berdosa. Dan hukum hakam syariat boleh difahami daripada perkara ini. Jadi disebabkan kita tahu mencuri adalah buruk, maka kita boleh capai, akal boleh mengetahui apakah hukuman terhadap orang yang mencuri. Sebagai misal. Dan prinsip ini sangat mempengaruhi perbincangan golongan liberal dan neo-Mu'tazilah pada zaman kini berkenaan dengan hukum hakam syarak. Ya, kalau kita melihat perbincangan mereka terhadap hukum hakam syarak, prinsip at-taqbih wat-tahsin al-aqliyain mengikut manhaj Mu'tazilah sangat mempengaruhi pentas-pentas perbincangan hukum hakam syarak yang dipelopori oleh golongan liberal dan modernis. Jadi akhirnya mereka kata hukum hudud tidak semestinya orang mencuri potong tangan, tidak semestinya, kerana bagi mereka hakikatnya hukum itu sendiri datang daripada akal, bukannya kerana Allah Ta'ala yang kata mencuri potong tangan. Ya, hakikatnya benda itu pada zatnya balik kepada akal, bukan pada syarak. Maka sebab itu mereka mula mereka-reka hukum sendiri. Orang yang berzina muhsan tidak mesti direjam, itu hanya ta'zir. Kerana mereka melihat syarak hanya menyingkat hukum, tetapi hukum itu sendiri datang daripada akal.
Dan ini tentulah fahaman yang sangat sesat dan menyeleweng. Adapun golongan Al-Asy'ariyah mengatakan bahawa tidak ada baik dan buruk pada perkara. Syirik itu buruk kerana Allah yang larang. Kalau Allah tidak larang, syirik tidak buruk dan juga tidak baik. Tauhid itu baik kerana Allah suruh. Kalau tidak kerana Allah suruh, tauhid itu baik pun tidak, buruk pun tidak. Kerana mereka nak menolak fahaman Mu'tazilah yang ghulu dalam masalah ini. Jadi mereka pula jadi cuai sehingga menafikan hakikat yang sebenarnya. Ahli sunnah wal jamaah mengambil jalan pertengahan, jalan wasatiyah. Kita kata apa yang Mu'tazilah katakan bahawa perkara itu memang Allah Ta'ala ciptakan pada zatnya baik dan buruk, kita kata ini kita akui. Dari sudut ianya adalah rububiyah Allah. Zina buruk kerana memang Allah jadikan dia benda yang buruk. Memang dia adalah buruk pada zatnya. Seperti mana iblis adalah buruk pada zatnya. Tauhid adalah elok dan memang ia adalah elok pada zatnya. Dan Allah yang jadikan dia macam itu. Allah yang jadikan tauhid itu sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang elok. Ya. Namun begitu, dari segi perincian hukum, untuk kita mengetahui apakah hukum orang yang melakukan syirik, apakah ganjaran orang yang mentauhidkan Allah, apakah hukum bagi orang yang berzina di dunia dan di akhirat, apakah hukum bagi orang yang mencuri di dunia ataupun di akhirat, apakah ganjaran bagi orang yang berbakti kepada ibu ayah di dunia dan di akhirat. Ini semua adalah hak syarak. Adalah hak syarak. Dan tidak ada hukum sehingga datangnya syarak. Yang ini sehingga Allah Ta'ala bercakap dan Allah Ta'ala bagi tahu, buatlah ini, jangan buat itu. Maka barulah ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh. Sebab itu kita kata, ada benda baik. Tapi benda baik bukan atas darjat yang sama. Ada yang syarak wajibkan dan ada yang syarak sunatkan. Ada benda buruk bukan atas darjat yang sama. Ada benda buruk yang Allah haramkan dan ada yang makruh. Jadi akal dia hanya tahu baik buruk. Tapi apakah perincian hukum benda baik ini? Apakah perincian benda buruk ini? Ini adalah hak syarak. Maka ahli sunnah wal jamaah di sini menggabungkan di antara akal dan naqal. Asal yang kedua ialah berkenaan dengan ta'lil. Adakah Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya apa yang dia buat ada tujuan dan sebab, ada matlamat yang Allah Ta'ala kehendaki daripada apa yang dia cipta ataupun apa yang dia buat ataupun tidak ada. Yakni kalau Allah Ta'ala haramkan arak, adakah tujuan Allah mengharamkan arak untuk menjaga akal? Bila Allah haramkan zina, adakah tujuan Allah haramkan zina adalah untuk menjaga keturunan dan nasab? Yang disebut sebagai maqasidus syariah. Walaupun kesemua firqah umat Islam bersetuju bahawa syariat ada maqasid, tetapi mereka khilaf, adakah maqasid ini maqasid Allah Ta'ala secara hakiki ataupun tidak. Demikian juga pada ciptaan alam ini. Bila Allah Ta'ala ciptakan mata sebagai anggota untuk melihat, maka adakah memang Allah Ta'ala ciptakan mata untuk melihat dan untuk memerhatikan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya? Ya. Maksudnya ada tak hikmah di sebalik ciptaan Allah Ta'ala terhadap perkara ini? Dan setiap kejadian yang dalam alam ini, baik buruknya, ada hikmah ke tak ada hikmah? Itu maksud perbahasan yang kedua. Adakah perbuatan Allah Ta'ala ada hikmah? Yani adakah Allah Ta'ala bersifat dengan hikmah? Itu maksud dia. Maka di sini firqah ahli kalam terbahagi kepada dua golongan, tetapi mereka bersepakat di atas satu usul. Kedua-dua mereka bersepakat bahawa Allah Ta'ala tidak ada sifat hikmah yang hakiki. Al-Asy'ariyah menafikan Allah Ta'ala ada sifat hikmah yang hakiki.
Maka bagi mereka maksud hikmah itu ialah kebaikan yang berlaku dalam alam ini. Bukan tujuan Allah Ta'ala melakukan sesuatu untuk jadikan ia baik atau jadikan ia buruk. Tetapi bila Allah Ta'ala haramkan arak, maka akal terjaga. Bila Allah haramkan zina, maka nasab dan keturunan terjaga. Tapi bukan tujuan Allah mengharamkan zina untuk menjaga nasab keturunan dan seumpama dengannya. Dan pandangan yang kedua, pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, ya, ada hikmah. Tetapi hikmah itu ialah balik kepada kebaikan yang diperolehi oleh makhluk semata-mata. Adapun ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah mengisbatkan hikmah dan mengisbatkan mahabbah dan mengisbatkan al-bughd wal kurh bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah yang telah kita bincang sebelum ini. Allah Ta'ala mencintai perkara-perkara yang baik. Allah Ta'ala cintakan orang yang bertakwa, cintakan orang yang sabar. Allah Ta'ala mencintai orang yang suci, membersihkan diri daripada kotoran. Ya. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ha? Dan pelbagai lagi. Dan Allah benci perkara-perkara tertentu. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Allah benci perbuatan dosa. Allah benci kekufuran. Allah tidak redha wala yarda li'ibadihi al-kufr. Isbatkan ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan sifat-sifat ini. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa perbuatan Allah Ta'ala itu balik kepada dua perkara. Hikmah itu ada dua arah. Pertama, hikmah dari sudut kebaikan yang diperolehi oleh makhluk. Allah Ta'ala mengharamkan arak kerana Allah Ta'ala nak menjaga akal makhluk. Dan dalam masa yang sama, kerana Allah Ta'ala benci arak dan benci merosakkan akal, perbuatan merosakkan akal. Dan Allah suka orang yang berakal. Sebab itu Allah puji mereka yang berakal, yang menggunakan akal. Dan Allah mencela orang yang tidak mau menggunakan akalnya dengan logik. Jadi di sana ada hikmah yang balik kepada makhluk dari segi manfaat dan maslahah. Dan hikmah yang balik kepada Allah dari segi cinta dan redha, benci dan juga murka. Nah. Kemudian kita ada perbincangan juga di antara isu yang menjadi perbincangan hari itu ialah, yang ketiganya ialah, adakah Allah Ta'ala membebankan makhluk dengan perkara yang mustahil dilakukan oleh makhluk? Jadi kita kata, ini balik kepada masalah, adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, yang pertama balik kepada isu hikmah. Ya. Kalau kita kata perbuatan Allah Ta'ala bersifat dengan hikmah, maka Allah tidak suruh manusia buat perkara yang sia-sia. Takkan Allah nak suruh kita buat benda yang memang disedia diketahui itu di luar kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga balik kepada makna qudrah, istita'ah. Apa makna kita mampu melakukan sesuatu? Adakah mampu itu adalah Allah Ta'ala ciptakan kita dengan kemampuan yang kita, dengan kemampuan itu kita boleh buat apa yang kita nak buat? Ataupun kita tidak mampu melakukan sesuatu sehingga kita nak buat sesuatu, baru Allah Ta'ala ciptakan kepada kita kemampuan? Ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah Ta'ala tidak menyuruh makhluk dengan perkara yang mustahil. Seperti mengangkat gunung. Ya. Masalahnya, tak mungkin datang perintah daripada Allah Ta'ala untuk kita angkat gunung dengan tangan kita tanpa menggunakan sebarang alat sebagai misalnya. Itu adalah mustahil. Ya, itu adalah mustahil. Seperti datang perintah daripada Allah Ta'ala, hendaklah kamu minum racun tapi jangan mati. Jadi dia suruh kita minum racun tapi dia larang kita mati. Itu tidak mungkin disuruh oleh Allah Ta'ala, kerana perkara itu adalah abas, sia-sia, dan berlawanan dengan hikmah. Adapun golongan Al-Asy'ariyah
mengatakan Allah Ta'ala boleh saja suruh apa saja perkara. Ya. Kerana Allah Ta'ala tidak terikat dengan hikmah bagi mereka. Dan di sini juga akan berbangkit isu masalah istita'ah, kemampuan. Adakah makhluk itu ada kemampuan sebelum dan semasa melakukan sesuatu perbuatan, atau dia hanya ada kemampuan sebelum melakukan sesuatu perbuatan, ataupun dia ada kemampuan ketika melakukan satu perbuatan sahaja. Yakni, bila kita dengar azan untuk salat, bila kita ada kemampuan untuk salat? Adakah bila kita bangkit salat baru kita dikira mampu? Maknanya kalau orang yang tak salat, dia tidak mampu salat. Kalau orang yang salat, maka dialah yang mampu salat. Dan orang yang tidak salat, maka Allah Ta'ala memang tidak ciptakan padanya kemampuan untuk salat. Ataupun kita ni memang sedia ada kemampuan untuk salat sebelum kita mendirikan salat, dan bila kita salat, itulah kemampuan yang sama yang kita gunakan untuk salat, untuk kita tidak salat. Dan Allah tidak memberikan sebarang bantuan apabila kita hendak melakukan salat. So Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala ciptakan pada kita kemampuan sebelum kita buat satu perkara. Dan kemudian Allah Ta'ala sudah tidak memberikan apa-apa tambahan bantuan. Asy'ariyah mengatakan kita tidak ada kemampuan sehingga kita nak salat. Kalau kita nak salat, baru Allah Ta'ala cipta kemampuan untuk salat. Ahli Sunnah wal Jamaah kata kita ada kemampuan untuk salat bila kita mencecah usia baligh, berakal, sejahtera tubuh badan yang dipanggil syarat-syarat wajib salat dalam kitab fiqah itu adalah kemampuan. Islam, aqil, baligh, sejahtera panca indera, suci daripada haid dan nifas bagi wanita. Ini adalah syarat wajib salat. Maka ini adalah kemampuan. Kita ada kemampuan. Sebelum masuk waktu zuhur, kita mampu salat zuhur. Bagi orang yang mukallaf. Tapi bila kita nak salat zuhur, kita kata, la hawla wa la quwwata illa billah, kita berdoa kepada Allah. Maka Allah akan bantu kita dan tambahkan lagi kemampuan kepada kita. Ini adalah perkara istita'ah yang kita akan bahaskan. Demikian juga, apakah makna zalim? Apakah makna zalim? Adakah zalim itu semata-mata maknanya bertindak di luar daripada hak? Maksudnya kita mengurus atur perkara yang bukan hak kita. So kalau zalim itu maknanya hanya terhad kepada kita mengurus atur benda yang bukan hak kita. Kita masuk rumah orang, kita pergi susun rumah dia. Kita pergi cat rumah dia ikut suka hati kita. So di sisi Asy'ariyah inilah zalim. Jadi Allah Ta'ala kalau dia buat apa pun dalam alam ni, dia tidak zalim. Pasal apa? Pasal alam ni dia punya. Kalau dia masukkan orang yang beriman dalam neraka, dia masukkan orang kafir dalam syurga, dia tidak zalim. Mana? Alam ni Allah Ta'ala punya. Itu kata golongan Asy'ariyah. Mu'tazilah kata, zalim ni ialah Allah Ta'ala buat bagi mudarat tanpa ada sebarang manfaat. So apa-apa mudarat yang tidak ada manfaat yang kita boleh faham dengan akal kita, balik kepada isu tahsin dan takbir akli tadi, maka ini adalah mustahil untuk Allah Ta'ala buat. Sebab dia zalim. Jadi atas dua qaul ini, baliklah isu Jabriyah mengatakan semua benda dalam alam ni Tuhan yang buat. Bukan sekadar mencipta, bahkan Tuhan yang buat. Manakala Qadariyah kata benda buruk Tuhan tidak cipta. Perbuatan hamba Tuhan tidak cipta. Ahli Sunnah wal Jamaah kata zalim itu ialah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Balik kepada hikmah. Zalim ialah lawan kepada hikmah dan adil. Allah Maha Adil. Allah tidak meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Bila Allah Ta'ala bagi hidayah kepada seseorang, maka Allah Ta'ala mengetahui bahawa orang tersebut, hamba tersebut, layak untuk mendapat hikmahnya. Untuk mendapat hidayahnya. Dan orang yang Allah Ta'ala sesatkan dan jadikan dia ahli neraka, kerana Allah Ta'ala mengetahui bahawa ini adalah yang layak untuknya. Dan Allah tidak menzalimi orang yang dia bagi hidayah
dan orang yang dia sesatkan. Tidak berlaku sebarang kezaliman. Kerana perbuatan Allah Ta'ala mausufun bil hikmati wal ilm. Disifatkan dengan hikmah dan ilmu. Allah Ta'ala kata, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wal zalimina a'adda lahum azaban alimah. Dia masukkan sesiapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Dan dia sediakan bagi mereka yang zalim azab yang sangat pedih. Dan sebelumnya Allah Ta'ala kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Tidak ada kamu berkehendak melainkan Allah berkehendak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kata para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi perbuatan Tuhan tidak boleh dibantah, tidak boleh dibangkang kerana Allah Maha mengetahui lagi Maha hikmah, Maha bijaksana. Bukan semata-mata kerana dia Tuan alam ini, maka dia boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki dan kita tak boleh petikai. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan kerana memang tak logik untuk petikai. Dari sudut pertama, Allah Ta'ala adalah Tuan alam ini. Alam ni dia yang punya. Dan yang kedua, dia Maha mengetahui. Dan yang ketiga, dia Maha bijaksana. Dan kita bukan Tuan alam ini. Kita makhluk. Kita milik Allah. Dan kita jahil. Dan kita zalim. Kita tidak ada hikmah seperti Allah Ta'ala. Ilmu kita tidak mencapai seperti ilmu Allah. Maka kalau Allah Ta'ala menyesatkan Abu Lahab, apabila Allah sesatkan Abu Lahab dan Allah bagi hidayah kepada Abu Bakar, kita tidak berhak bangkah, tidak berhak bangkang dan bantah. Ya. Kerana apabila Allah Ta'ala bagi hidayah, Allah pilih Abu Bakar untuk mendapat hidayah, radhiyallahu an, itu adalah kerana keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, ilmu Allah yang dia yang tahu, kita tidak tahu. Dan bila Allah jadikan Abu Lahab sebagai sesat, kafir, ahli neraka, itu adalah keadilan Allah. Kerana dia tahu itulah yang layak untuk Abu Lahab, yang kita tidak tahu. Allah jadikan orang ini miskin, orang ini kaya, orang ini sihat, orang ini sakit. Itu semua adalah balik kepada hikmah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada zalim sedikit pun. Nampak tak? Jadi kesan dia pada sudut itu. Jadi kalau Mu'tazilah, bagi mereka, mudarat yang tidak ada manfaat langsung, maka itu adalah zalim. Jadi Tuhan tidak boleh buat. Jadi kalau orang tanya, apa kebaikan satu orang Allah Ta'ala jadikan dia miskin di dunia, hina, hidup merempat, gelandangan, kemudian kafir, dan di akhirat nanti dia akan diazab dalam neraka dengan kekal. Jadi Mu'tazilah kata, oh tak. Hakikatnya dia jadi kafir itu bukan kerana Allah Ta'ala yang sesatkan dia. Tak masalah. Kalau macam tu Allah bukan Rabbul Alamin. Na'udzubillah min zalik. Ya. Asy'ariyah kata, kita tak boleh tanya sebab alam ni Tuhan yang punya. Dia boleh buat apa benda pun. Kalau dia azab satu orang yang sentiasa beribadah pun, tidak ada salahnya. Ahli Sunnah wal Jamaah kata, kita nampak macam benda tu tak adil, tapi hakikatnya di sisi Tuhan itulah keadilan yang mencapai kemuncak segala keadilan. Kerana Allah tahu berkenaan orang yang dia sesatkan ini apa yang kita tidak tahu. Allah yang tahu siapa yang layak untuk dapat hidayahnya, siapa yang tidak layak. Maka sebab itu kita tidak boleh pertikaikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ini adalah isu berkenaan makna zalim. Dan balik juga isu makna hikmah, makna tahsin dan taqbih aqli. Semua yang kita bincangkan tadi. Di antara isu yang kita sebut juga ialah berkenaan dengan arad. Adakah dia kekal dua masa ataupun tidak? Arad ni sifat. Seperti warna, perbuatan, pergerakan, diam. Ini semua dia panggil arad. Sifat. Jadi di sisi Asy'ariyah, arad tidak boleh kekal dua zaman. Tidak boleh berterusan kekal. Maka bagi mereka, manusia tidak boleh ada istita'ah yang sama. Tidak boleh ada kemampuan yang sama.
Maksudnya sekarang kita ada satu kemampuan untuk menghadiri kelas. Sekejap lagi masuk waktu zuhur, kita ada kemampuan yang baru yang Allah akan ciptakan lain untuk membolehkan kita salat. Yang mana kalau Allah tidak cipta kemampuan tersebut, kita tak boleh salat. Dia kata salah. Yang betul ialah bila seseorang itu nak salat, Allah Ta'ala akan tambahkan kudrahnya dan menghilangkan daripadanya segala kesukaran. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. So kita ada istita'ah. Kita ada kemampuan. Allah Ta'ala ciptakan kita sejak hari dia ciptakan kita, bila kita sampai satu umur tertentu, aqil baligh, Allah beri kepada kita, ciptakan pada kita kemampuan yang dengan kemampuan itu kita boleh buat dan tidak buat. Kemudian bila kita memilih untuk buat taat, maka Allah Ta'ala akan mudahkan kita kepada taat tersebut. Dan kalau satu orang pilih untuk buat maksiat, Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk melakukan maksiat tersebut sebagai hukuman kerana dia sendiri yang tidak ikut perintah Allah daripada awal. Ya. Dan sudah tentulah masalah arad yabqa zamanain atau la yabqa zamanain ni isu yang very philosophical. So kita tak perlu berdalamkan sangat, tapi kita faham kesan dia dalam sudut akidah ialah pada mengisbatkan masalah istita'ah. Nah. Kemudian dari sudut aslah, adakah wajib Allah Ta'ala buat yang terbaik ataupun tidak wajib? Al-Mu'tazilah kata Allah wajib buat yang terbaik bagi setiap seorang hambanya. Tetapi kemudian mereka berbeza pada dua aliran. Aliran Baghdad kata Allah wajib buat yang terbaik di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita balik isu orang yang tadi di dunia gelandangan, lepas tu dia kafir dan di akhirat dia akan diazab kekal dalam neraka. Maka kalau ikut fahaman Mu'tazilah Baghdad, bukan sahaja kafir itu bukan perbuatan Allah, bahkan dia jadi miskin, jadi susah, itu juga bukan perbuatan Allah. Nasallallahu al-afiyah. Kerana Allah wajib jadikan manusia itu di dunia kaya, sihat, elok, dan di akhirat masuk syurga semuanya. So kalau ada orang di dunia ni yang tidak sihat, tidak kaya, miskin, apa kerana melanggar, ini semua berlaku di luar daripada kehendak Allah mengikut fahaman Mu'tazilah yang sesat. Dan yang masuk neraka itu bukan kerana Allah nak dia masuk neraka, tidak ada kaitan dengan Allah, itu dia pun sendiri yang pandai-pandai pergi cipta untuk diri mereka kesesatan. Na'udzubillah min zalik. Ini juga kesesatan cukup dahsyat. Tapi ialah Allah Ta'ala Maha mengetahui kenapa dia sesatkan Mu'tazilah. Kita tak boleh bangkang dari sudut hikmah Allah. Adapun golongan Al-Asy'ariyah kata Allah tidak wajib buat yang terbaik maupun yang baik. Maka semua benda dalam alam ni ciptaan Allah dan kita tak perlu fikirkan Allah Ta'ala perlu buat yang baik tak baik. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala balik kepada isu hikmah. Allah perbuatannya hikmah. Kalaupun dia buat benda yang buruk, buruk itu hakikatnya dari satu sisi. Tapi sisi yang lain ada kebaikan. Maksudnya Allah tidak wajib buat kebaikan pada setiap makhluk satu-satu. Tetapi kejadian alam secara umumnya adalah baik. Dan saling lengkap melengkapi. Buruk itu hanya pada sisi tertentu. Tetapi keburukan itu menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Ini kita akan faham bila kita bincang nanti masalah kewujudan keburukan dalam alam ini, apa maksudnya dan apa hikmahnya dan bagaimana hubungannya dengan qada dan qadar. Di antaranya juga ialah hubungan di antara kehendak Allah dengan Allah cinta. Adakah setiap kali Allah Ta'ala berkehendakkan sesuatu, Allah mencintai dan meridai perkara tersebut? Kita dah kata ini balik kepada pembahagian iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Kalau iradah syar'iyah, maka ia bertepatan dengan redha dan cinta. Kalau iradah kauniyah, tak semestinya Allah redha dan cinta.
Kemudian persoalan yang ke-8 yang kita nak masuk hari ini ialah berkaitan dengan perbezaan di antara al-fi'lu wal maf'ul wal khalqu wal makhluk. Perbezaan di antara buat dengan yang dibuat. Perbezaan di antara cipta dan yang dicipta. So kita ada dua benda, perbuatan dan objek. Hakikatnya kita ada 3 perkara. Pembuat, perbuatan dan objek yang kena buat. Mungkin dan ini masalah yang sangat besar dan menjadi isu yang paling besar dalam antara semua usul-usul ini di antara usul yang sangat penting dalam masalah qada dan qadar. Adakah perbuatan Allah adalah objek itu sendiri atau lain daripada objek tersebut? Yakni, apa maksud Allah mencipta Adam? Apa maksud bila kita kata Allah mencipta Adam? Allah mencipta langit. Allah mencipta bumi. Ahli sunnah wal jamaah jelas telah menjadi ijma' ahli sunnah wal jamaah seperti yang disebutkan oleh Al-Baghawi, Muhyiddin Sunnah Al-Baghawi rahimahullah, Al-Imam Al-Baghawi dan juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Ahli sunnah wal jamaah ijma' bahawa ada di sana perbezaan di antara perbuatan Allah dengan benda yang Allah buat, makhluk yang Allah Ta'ala cipta. So, bila kita kata Allah mencipta Adam, kita ada 3 perkara. Yang pertama Allah, iaitulah pembuat. Mencipta, iaitulah perbuatan Allah yang merupakan sifat Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah Adam, makhluk yang kena buat. So, perbuatan Allah, inilah yang dinisbahkan kepada Allah. Allah mencipta langit. So kita ada mencipta dengan langit. Mencipta ialah sifat Allah, perbuatan Allah. Yang berdiri dengan zat Allah, yang ada pada Allah. Manakala langit adalah objek yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala dengan ciptaannya, dengan kalimah kun. Allah sebut kun, itu perbuatan Allah mencipta. Bila Allah sebut kun, jadilah langit, maka langit pun jadi. So langit ialah benda lain, objek asing daripada Allah. Dan ini jelas dalilnya dalam Quran dan Sunnah dan fitrah dan logik akal. Tetapi ahli kalam, ya, mereka tidak membezakan di antara al-fi'lu wal maf'ul wal khalqu wal makhluk. Bagi mereka, objek itu adalah perbuatan Allah. Sebila kita kata Allah mencipta Adam alaihissalam. Apa makna Allah mencipta Adam? Ya. Makna Allah mencipta Adam ialah Adam itu jadi dengan kehendak dan kudrah Allah, tetapi kehendak dan kudrah Allah itu tidak berkait langsung dengan Adam. Macam mana memang takkan boleh faham. Sebab ini di luar daripada logik akal. Yang memang tak masuk akal langsung. Aqidah Asy'ariyah, Mu'tazilah dalam masalah ini di luar daripada kewarasan akal. Lebih gila daripada orang gila dalam Tanjung Rambutan. Tetapi awak macam mana? Kalau dah sesat, lebih orang sesat lebih tak logik daripada orang gila. Nanti kita kena faham walaupun mereka ada akal, tapi kalau dah sesat, nasallallahu al-afiyah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Nah. Jadi, menurut ahli kalam, bila kita kata Allah mencipta langit, yakni langit itu wujud pada masa yang dia wujud kerana dia bergantung, berta'alluq dengan kehendak Allah yang qadim, yang lama. Tetapi Allah sendiri tidak ada perbuatan yang namanya hakikatnya mencipta perbuatan. Allah Ta'ala kata kun, fayakun. Jadi tak ada. Di sisi Asy'ariyah ini hanyalah perumpamaan. Jadi tidak ada kalimah kun disebutkan, tidak ada.
Sebab tu bila orang Melayu bila dia baca Yasin, dalam doa Yasin tu dia kata subhana man amruhu bainal kafi wan nun. Maha suci Tuhan yang perintahnya berlaku di antara kaf dengan nun. Sebab bagi mereka kalimah kun itu hanyalah kinayah, perumpamaan. Bukan Allah Ta'ala sebut betul-betul pun. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata kejadian alam berlaku dengan Allah Ta'ala sebut kun. Setelah Allah sebut kun, sejurus selesai Allah sebut kun, barulah jadi benda tersebut. Kun fa yakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fa yakun. Sesungguhnya perintah Allah itu bila dia mengkehendaki sesuatu untuk jadi, maka dia berkata, jadilah, maka perkara tersebut terus jadi. Dan ini sejurus Allah selesai sebut jadilah, maka benda tersebut jadi. So, menyebut jadilah inilah dia perbuatan Allah, mencipta. Ya, Allah mencipta. Sifat Allah, kalamullah. Adapun golongan Asy'ariyah dia tak percaya benda tu. Bagi dia itu hanyalah metafora. Metafora. Jadi bagi dia alam ini wujud, tidak ada perbuatan hakiki daripada Allah. Cuma akal menyandarkan. Sebab kita tengok dulu benda ni tak wujud. Benda dalam alam. Contohlah kita kata satu anak kita. Dulu anak kita tak wujud. Kemudian lepas tu, tiba-tiba dia wujud dalam perut bini kita. Jadi kita tahu dia dulu tak ada, sekarang ada. Dan kita tidak ada kuasa untuk mewujudkannya. Isteri kita pun tak ada kuasa untuk mewujudkannya. Dan kita tahu dalam alam ni, yang satu-satunya yang ada kuasa untuk mewujudkan ialah Allah Ta'ala. Jadi kita pun nisbahkan kewujudan anak ini kepada kudrat Allah Ta'ala. Kita kata dia wujud dengan kudrat Allah dan kehendak Allah. Jadi dia adalah nisbah. Kita nisbahkan secara cakap. Kerana kita anggarkan seolah-olah macam di sana ada perbuatan daripada Allah mencipta. Tapi hakikatnya tidak ada perbuatan mencipta. Yang ada hanyalah adanya Allah dan adanya makhluk. So hanya ada dua benda. Pencipta dan yang dicipta. Tidak ada perbuatan mencipta. Kalau kita nak faham, nak bagi faham dekat ialah contoh apabila guru masuk ke dalam kelas, di depan kita ada papan putih whiteboard atau blackboard. Bila guru tu masuk, maka tiba-tiba ada tulisan dalam whiteboard. Dekat whiteboard tu muncul tulisan. Tanpa memerlukan guru tadi bergerak untuk menulis. Sebab apa? Sebab guru ini seorang yang penulis. Dia ada kemampuan menulis. Manakala whiteboard adalah tempat yang boleh menerima tulisan. So bila ada penulis, ada tempat untuk ditulis, maka akan terjadilah tulisan. Tidak perlu kepada menulis. Menulis ni tak perlu, tak wujud. Menulis ni hanya dia panggil amrun i'tibari. Kita akal yang anggap benda tu ada tapi tak ada dia kata. Ataupun anda sebut satu contoh yang Asy'ariyah sendiri bagi. Ya. Mungkin ada orang macam Muhadir Jur punya kitab kan. Sifat 20. Dia kata menyapu sampah. So dia kata hakikatnya yang ada hanyalah penyapu, orang yang sapu dengan sampah. Dan penyapu di sini orang yang sapu. Adapun perbuatan menyapu itu tidak ada. Itu hanya khayalan ataupun akal yang anggap benda itu wujud, tapi dia tak wujud. Ala kulli hal itu very philosophical thing. Masalah adakah pergerakan dalam alam ni wujud tak wujud. So balik daripada cerita ni, golongan Asy'ariyah mengatakan bahawa objek adalah perbuatan Allah. Objek adalah perbuatan Allah.
Jadi kalau macam itu, dan Mu'tazilah juga setuju dengan benda yang sama. Sebab Mu'tazilah lebih dahsyat lagi, dia menafikan Allah Ta'ala ada sebarang sifat. So Mu'tazilah pun kata, ya kami setuju bahawa maksud Allah Ta'ala mencipta ialah benda yang dicipta itu sendiri, wujud dengan kudrat Allah Ta'ala, tanpa ada sebarang perbuatan daripada Allah Ta'ala. Mencipta itu hanyalah anggaran akal. Baik. So Asy'ariyah dengan Mu'tazilah sepakat. Jadi kalau kita kata dalam alam ni ada benda buruk, seperti wujudnya perbuatan zina. Jadi kalau kita kata Allah mencipta zina, Allah mencipta perbuatan zina, muskilah. Di sisi ahli kalam jadi masalah. Sebab maknanya kita sekarang menisbahkan zina kepada Allah. Sebab hakikat makna Allah mencipta perbuatan zina ialah perbuatan zina itu wujud dengan kehendak Allah, dan perbuatan itu tidak lain tidak bukan adalah objek itu sendiri, zina itu sendiri. So kalau kita cakap macam tu, di sisi Mu'tazilah dia kata kita dah sandarkan zina kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan zina ni kan benda buruk, dan Allah tidak boleh ada benda buruk. Nabi kata wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah, tidak kembali kepadamu ya Allah. Hadis sahih, tapi fahaman mereka tak betul. So atas sebab itu kata Mu'tazilah, kita tak boleh kata Allah mencipta zina. Kita tak boleh kata Allah mencipta perbuatan mencuri. Kita tak boleh kata Allah mencipta benda-benda buruk dalam alam. Tak boleh. Bahkan semua perbuatan makhluk tidak dicipta oleh Allah. Al-Asy'ariyah di sini dia pun jadi masalah. Tapi dia pun akan guna balik masalah tahsin dengan taqbih aqli. Dia pun kata hakikatnya zina bukanlah benda buruk kalau nisbah kepada Allah. Buruk dari sudut Allah larang, buruk pada kita. Tapi zina tu sendiri pada zat dia bagi mereka tidak buruk dan tidak baik juga. Tidak buruk dan tidak baik. Tidak buruk dan tidak baik. Dia tidak ada sifat baik dan buruk. So bagi Asy'ariyah tak ada masalah untuk kita nisbahkan zina kepada ciptaan Allah. Dan di sinilah jadi masalah kepada membawa kepada isu, dan isu ini yang paling buruk ialah pada sisi golongan Jabriyah atau Asy'ariyah. Ya. Bila Asy'ariyah kata benda ni macam ini, dia melazimkan kelaziman yang sangat jelek. Apa dia? Wahdatul wujud. Okay. Bila Asy'ariyah mengatakan bahawa objek adalah perbuatan Allah, objek yang kena buat itu adalah perbuatan Allah sendiri, dan Allah tidak ada perbuatan membuat, mencipta, maka melazimkan bahawa hakikatnya yang kita kata Adam itulah sifat mencipta Allah. Bila kita kata Allah mencipta api membakar, jadi hakikatnya yang kita kata mencipta itu ialah api yang membakar itu sendiri. Jadi perbuatan Allah adalah makhluk itu sendiri. So kelazimannya ini, daripada ini tapaknya akan dibina di atas tapak ini seorang sufi yang datang kemudian daripada Abul Hasan Asy'ari pada abad ke-7 Hijrah, namanya Ibnu Arabi. Dia akan ambil tapak ini, lalu dia akan bina di atasnya satu teori namanya Wahdatul Wujud. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Nah. So ini satu yang nak kata isu ni sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Ya. Dan di sinilah orang sufi pula, bila dia faham benda itu macam itu, dia akan bawa kepada redha dengan maksiat.
Tengok orang berzina, kehendak Allah. Jangan bangkang. Dia sampai ke tahap macam tu. Tengok tu wali tu buat dosa tu, buat maksiat tu. Dosa dan maksiat itu adalah dari segi suruh dan larang Allah. Tapi dia wali. Dan hakikatnya apa yang kita kata dosa itu, benda tu sendiri bukanlah benda buruk. Nampak tak? So, itulah alasan yang mereka akan pakai. Kalau kita kata ni macam mana Tok Wali ni buat dosa, buat benda tak elok. Jadi pada pahaman Asy'ariyah, hakikatnya benda yang kita kata tak elok tu, dia bukan tak elok pun. Baik pun tidak, elok pun tidak. Itu balik kepada suruhan dan larangan Allah Ta'ala. Jadi kalau mereka dah percaya wali ni seorang yang mendapat makam tertentu, maka zina, kalau dia berzina pun, zina tu mungkin elok untuk dia. Pada pahaman si Asy'ariyah. Tak. Pasal zina tu sendiri pada zatnya tidaklah buruk dan tidak juga baik. Cuma pada kita buruk pasal kita dilarang oleh Allah Ta'ala berzina. Tapi kalau kita kata ada satu orang yang boleh mencapai satu makam yang dia ni dapat arahan baru lain daripada orang lain. Seperti wali yang dapat arahan baru pada anggapan mereka lah, pada anggapan orang sufi. Maka tentulah zina tidak lagi buruk padanya. Zina itu sudah jadi baik kalau Allah Ta'ala sudah izinkan dia untuk nas'alullah al-afiyah. Jadi inilah isu yang besar sebenarnya. Sebab itu setengah orang dia ingat bila dengar apa satu orang sufi mana cakap berapu dekat TikTok, dekat YouTube, dia ingat dia boleh hentam benda tersebut dengan 1-2 status Facebook, ataupun dengan beberapa puluh komen di status tu dia hentam, benda tu boleh. Tapi ya, orang salafi kadang-kadang malah mengaji. Kan? Dia tak faham selok-belok kebatilan itu macam mana nak hurai, kenapa dia cakap benda yang tak elok ni. So kalau kita nak bantah dia, daripada mana kita nak kena mula? Tang mana akar paling dalam dia, hak dia sesat tu tang mana? Ya. Baik. Kebanyakan orang salafi pun dia banyak seronok main Facebook je daripada ngaji. Kan? Ngaji tu tak apa mau pun. Tak. Baik. Lepas tu dia tengok ustaz-ustaz pun diam, tak cakap apa. Tapi dia pun tak tahu betapa sukarnya untuk menjawab syubhat itu. Bukan semudah dengan membuat beberapa posting. Ya. Nasallallahu alaihi. Ya. Banyak orang jahil tapi dia pun tak tahu kata dia pun jahil lah. Nah. Ada masa juga? Habislah. Sikit. Baik, itu adalah asal yang ke-8. Asal yang ke-9, prinsip yang ke-9 ialah ini balik kepada dia panggil sababiyah, tabai' al-asya'. Yakni adakah wujud dalam benda dalam alam ini khasiyah ataupun tabi'ah? Yakni adakah kalau kita kata api membakar, adakah memang betul api itu membakar? Memang api ada sifat membakar? Memang api pada zatnya, pada dirinya, pada jirimnya memang ada keupayaan membakar? Dan kita kata air memadam api atau air menghilangkan dahaga. Adakah memang menghilangkan dahaga dan memadam api itu memang ciri-ciri yang ada pada zat air? Ataupun hakikatnya zat air dengan api sama? Tidak ada sebarang ciri-ciri khusus. Ya. So di sini ada dua aliran. Aliran Qadariyah mengatakan bahawa setiap benda ada khasiyah, ada qudrah, ada kemampuan. Jadi api memang ada kemampuan membakar. Air ada kemampuan memadam. Tetapi
mereka mengatakan bahawa khasiat atau tabiat ini bertindak dengan sendirinya tanpa lagi memerlukan kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana Allah menciptakan api, maka api itu akan membakar dan tidak lagi bergantung dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Manakala golongan Jabriyah Asy'ariyah kata hakikatnya api dengan air sama. Cuma menjadi adat. Bila kita nyalakan api, Allah Ta'ala akan ciptakan ketika itu kebakaran. Tapi kena ingat balik. Bila mereka kata Allah mencipta kebakaran, maknanya kebakaran itu sendiri. Itu masalah tu kita kata last kali. Nak mentafsirkan akidah Asy'ariyah ni susah. Kecuali kalau kita terima wahdatul wujud. Kalau Asy'ariyah terima wahdatul wujud, senang mereka nak faham masalah. Tapi kalau mereka masih memisahkan Tuhan berbeza, makhluk berbeza, tapi dalam masa yang sama perbuatan Tuhan adalah makhluk itu sendiri, dan kemudian pula perbuatan makhluk tidak ada kesan, dia adalah perbuatan Tuhan. Dia duduk balik-balik lagu tu, dia pun akan terus jadi pening. Ya, sebab itu kebanyakan Asy'ariyah mutaakhirin lebih selesa dengan menerima fahaman wahdatul wujud, sebab itu boleh menyelesaikan konflik dalaman yang sangat bercelaru dalam akidah mereka. Nah, tapi kita ada sunnah wal jamaah, alhamdulillah, kita tak ada isu sebab kita isbat sifat Allah Ta'ala. So dia balik pada isu isbat sifat. Nah, jadi di sisi Asy'ariyah, makanan tidak mengenyangkan, air tidak membasahkan, macam biasalah, macam yang kita selalu dengar lah, macam yang dia pada ajak dekat radio, dekat TV tu, kan? Kerana bagi mereka tidak ada tabiat pada benda. So tidak ada tabiat membakar pada api, tidak ada tabiat membasah pada air. Tapi di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita kata perkataan golongan Mu'tazilah, Qadariyah, bahawa benda ini ada tabiat, betul. Dan perkataan Asy'ariyah bahawa setiap benda ini berlaku dengan izin Allah dan dicipta oleh Allah, juga betul. Tidak ada kontradik dengan api membakar dan kebakaran itu berlaku dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dan dicipta oleh Allah. Tidak ada kontradik. Sebab itu bila Allah kata kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Allah boleh halang api daripada membakar Nabi Ibrahim, dan api itu berubah tabiatnya menjadi sejuk bagi Nabi Ibrahim, sejuk dan sejahtera. Ya? Kerana tabiat api, walaupun api itu memang ada tabiat membakar, tapi tabiat itu di bawah kawalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Nah. Dan ini kita akan perincikan lagi nanti bila kita datang masalah hubungan di antara perbuatan makhluk dengan kehendak dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Asal yang ke-10 yang penting dalam memahami qada dan qadar ialah bahawa tidak mungkin adanya pembuat yang tidak putus. Maksudnya, persoalan siapa cipta telur ke ayam? Maknanya ayam daripada telur, telur daripada ayam. Kalau kita duk buat macam ni terus sampai sudah, tidak akan ada sudah. Jadi akhirnya punca kewujudan ayam tidak boleh bermula daripada ayam maupun daripada telur. Dia mesti berpunca daripada zat lain yang berkuasa yang menciptakan ayam ataupun telur. Itu maksud dia. Ya. Akhirnya kita kena balik kepada Tuhan. Ya. Balik kepada Tuhan. Sebab tu ulama bagi contoh. Kalau satu orang tentera pegang senapang, kemudian dia kata, kamu jangan tembak sampai orang belakang kata tembak. Orang belakang pula diberi arahan, jangan kamu suruh tembak
sampai dengar orang belakang kamu kata tembak. Orang belakang dia lagi, dia beri arahan. Jangan suruh kawan yang depan kamu tembak sampai kamu dengar orang belakang kamu kata tembak. Dan seterusnya tanpa ada putus. Dibuat circle. Dibuat pusingan. Akhir sekali, orang yang paling hujung menghadap orang yang pegang senapang. Agak-agaknya akan tembak ke tak tembak? Memang tak akan jadi tembak. Kan? Takkan jadi tembak pasal apa? Bila benda tu tak putus, dia mesti akhirnya balik kepada satu ketua yang paling besar yang dia boleh memberi arahan tanpa menunggu arahan orang lain. Jadi, alam ini sendiri, walaupun kita kata dia berlaku dengan sebab musabab, ayam jadi daripada telur, telur jadi daripada ayam, manusia jadi daripada air mani datang daripada manusia. Ya, kalau kita duk main macam itu sampai sudah takkan ada. Tapi akhir sekali kita kata asalnya manusia ini diciptakan oleh satu pencipta. Ya. Dan kita kata sebab itulah kita kata teori Darwin tak logik. Sebab akhirnya teori Darwin akan balik kepada at-tasalsul fil mu'athirin. Berantainya pembuat. Jadi kalau benda ni evolusi daripada benda ni, ini evolusi, dia akan balik kepada benda yang sama. Dia mesti berhenti pada satu Tuhan pencipta yang lain daripada benda ni. Yang sifatnya tak sama, zatnya tak sama. Ya. Jadi, kok mana pun alam ni mesti berhenti kepada Tuhan sebagai punca kepada semua kejadian. Tuhan yang berbeza dengan alam. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Kalau kita faham macam itu, tidak dapat tidak bagi perbuatan kita ada pencipta. Pasal kita sebelum ni kita tak wujud. Zat kita tak wujud. Sifat kita tak wujud. Anggota badan kita tak wujud. Kemudian kita wujud. Lepas tu wujud perbuatan kita. Kita buat itu, kita buat ini. Perbuatan kita yang A menghasilkan perbuatan B. Perbuatan B menghasilkan perbuatan C. C menghasilkan D. Tetapi perbuatan kita yang paling awal A, siapa yang wujudkan? Tentulah dia tak boleh wujud daripada kita. Balik kepada Allah Ta'ala yang ciptakan kudrah dan iradah pada kita. Yang dengan kudrah dan iradah yang dia ciptakan pada kita itulah kita boleh buat apa yang kita buat. Dengan izinnya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Demikian juga di antara usul bagi perkara ini ialah mustahilnya ditarjihkan sesuatu tanpa pentarjih. Maksudnya apa? Perbuatan kita, manusia, kewujudan kita ni sama saja. Katalah saya lahir pada tahun 87. Dari segi kemungkinan akal, boleh tak saya lahir tahun 88 atau saya lahir pada tahun 86 atau pada tahun 50 sekalipun, tidak ada beza. Tapi kenapa Allah Ta'ala ciptakan saya pada tahun yang saya diciptakan tersebut? Tidak pada tahun sebelumnya atau tahun selepasnya. Maka mestilah menunjukkan kejadian saya itu ditentukan oleh satu zat yang maha berkuasa, yang memilih, yang berkehendak. Yang mana disebabkan dia berkehendak untuk saya jadi pada masa tersebut, saya jadi. Jadi kalau ini pada zat, sama juga pada perbuatan. Ya? Kenapa kita buat begini, tak buat begitu? Kenapa kita pilih macam ni, tak pilih macam tu? Jadi menunjukkan bahawa perbuatan kita, apa yang kita pilih, ada yang mengawan, ada yang mencipta, ada yang mengurus atur kejadian tersebut. Nah. Dan prinsip yang ke-12 yang terakhir ialah masalah qiyas al-ghaib ala syahid. Yang kita membuat bandingan, dibandingkan Allah Ta'ala yang ghaib dengan makhluk yang syahid. Adakah boleh kita mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk atau tak boleh? Yang ini kita dah bahaskan dalam masalah sifat dulu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata,
kita tidak boleh kiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk secara sama rata atau secara rangkuman. Tetapi boleh dibuat secara yang utama, yang aula, qiyas aula. Dan kaedah-kaedahnya telah kita bentangkan. Jadi kita kata qiyas perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah pun sama juga. Macam mana kita kata tak boleh kita qiyaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk secara sama rata atau secara rangkuman menyeluruh, maka tak boleh kita qiyaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk dengan cara yang sama. Tetapi boleh diqiyaskan secara yang utama, yang aula. Qiyas aula. Gunakan qiyas aula yang telah kita bincangkan dulu pada masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. So inilah 12 isu yang utama yang menjadi punca yang bawa kepada khilaf dalam 12 perkara ini, akhirnya mencetuskan khilaf atau perpecahan dalam masalah khalqul af'al, penciptaan perbuatan makhluk, perbuatan hamba. Dan ini kita akan bawa perbincangannya nanti pada kelas yang akan datang biiznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan? Baik. Kalau tak ada soalan, kita berhenti sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.